wabarakatuh. Semalam ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong telah menitahkan supaya semua ahli parlimen yang telah menang menubuhkan kerajaan perpaduan, unity government, regardless all the parties. Kita 588 NGO mendesak semua ahli parlimen tanpa mengira parti supaya akur dengan titah ke bawah Duli Seri Paduka yang di-Pertuan Agong yang menitahkan supaya ditubuhkan unity government. Kerana rakyat telah mengundi dan tidak ada mana-mana parti yang dapat menubuhkan kerajaan. Jalan yang terbaik mestilah menubuhkan kerajaan perpaduan sebagaimana yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong. Jadi kami 588 NGO bergabung dan keesokan hari kami akan menyerahkan memorandum ke Istana Negara yang menyokong penuh titah Tuanku harus didengar dan dilakukan unity government itu tanpa ada dakwa-dakwi. Ini bukan lagi masanya untuk berpolitik mengikut kepartian atau mengikut bangsa atau wilayah. Jadi sama ada wakil rakyat daripada Semenanjung, dari Perlis sampai ke Johor, ataupun daripada Sabah dan Sarawak haruslah akur dengan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sama ada Bumi Putera, bukan Bumi Putera, sama ada Islam atau lain-lain agama, janganlah politikkan titah ke bawah Duli Tuanku itu. Jadi kami mendesak. Kami ini ialah NGO yang tidak ada kepentingan, melainkan kepentingan kita menjaga supaya negara kita ini aman dan maju jaya. Jangan timbulkan masalah-masalah yang lain. Kita ucapkan tahniah kepada semua pemimpin politik, semua wakil-wakil rakyat yang telah pun diundi dan menang pilihan raya. Setelah menang, jangan menyusahkan rakyat Malaysia. Okey, seterusnya, memandangkan setakat 1 jam tengah hari tadi, 23 bulan November 2022, saya Bahar Taha, Presiden Gabungan NGO Gerakan Merah Malaysia merangkap mengurusi sekretariat NGO bergabung dan bersekutu. Kerana kita banyak NGO, jadi kita buat sekretariat. 988 NGO seperti mana yang kita gerakkan pada bulan Mei yang lalu di satu majlis di mana gabungan NGO Gerakan Keluarga Malaysia telah bergabung bersama-sama membentuk suatu sekretariat, dan seterusnya begitu juga dengan gabungan NGO Satu Malaysia. Jadi juga bersama kami, dan seterusnya 588 dan lebih sebenarnya. Okey, jadi setakat hari ini 23 hari bulan November 2022, pihak Istana Negara telah mengeluarkan kenyataan media bagi mengadakan suatu perjumpaan tergempar Majlis Raja-Raja Melayu esok 24 November 2022 pukul jam 10.30 pagi di Istana Negara dalam keadaan kerajaan pasca PRU 15 ini yang masih tergantung, iaitu hang government, dengan tiada apa-apa keputusan berkenaan pelantikan seorang Perdana Menteri yang ke-10 dan juga perbentukan kerajaan persekutuan serta sidang ke-15 Parlimen. Walau hampir semua pemimpin utama parti politik telah dibawa menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Tuan Agong hari ini. Jadi pihak NGO bergabung dan bersekutu, pimpinan yang dipimpin oleh gabungan NGO Gerakan Merah Malaysia berdaftar di bawah ROS menyatakan bahawa sebagaimana kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Mulia Datuk Tan Sri Tengku Razali Hamzah turut mengatakan bahawa Agong boleh isytihar darurat
kerana kerajaan tidak dapat ditubuhkan. Oleh kerana tidak dapat menghasilkan suatu formula untuk bekerjasama, maka Agong boleh memerintahkan secara darurat. Ini menerusi perkara dan kuasa yang ada pada baginda menurut perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, situasi ekonomi semasa yang tidak menentu, iaitu pada hari ini kadar inflasi telah mencecah pada 4.5%. Hari ini kadar ringgit pun telah mencecah tahap 4.57 dan mungkin akan jadi lebih teruk jika keadaan ini tidak diselesaikan. Dan begitu juga KDNK suku ketiga 2022 yang diwar-warkan oleh mantan Menteri Kewangan pada kadar 14.2 mungkin akan merudum selepas ini. Yang paling kita takut sekali adalah BSKL, iaitu Bursa Saham Kuala Lumpur, yang mana kalau kita tengok dalam buku 5 tadi telah menjunam 6 mata. Jadi semakin hari Bursa Saham Kuala Lumpur semakin merudum dan semakin teruk. Ini menunjukkan ekonomi kita semakin teruk. Dan yang paling kita menakutkan adalah pihak PDRM dan pihak kuasa telah melancarkan sekatan jalan raya tahap omnipresence mulai 10 pagi tadi, di mana-mana membuat sekatan jalan raya memula hari ini jam 10 pagi sebagai langkah awal pencegahan dan juga kawalan keselamatan seluruh negara. Ini menunjukkan keadaan ini semakin teruk dan rakyat mula rasa tidak selesa dengan keadaan hari ini. Yang keempat, kerajaan tergantung tadilah yang apa saya kata hang government. Kedudukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih Perdana Menteri caretaker, masih sah selagi belum ada pelantikan PM yang ke-10 dan pembentukan Kerajaan Malaysia serta Parlimen yang ke-15. Yang kelima, macam-macam lah pendapat di dalam media sosial semua dah makin teruk lah. Jadi pada keesokan hari kami akan menyerahkan memorandum menyokong ke bawah duli titah tuanku supaya unity government atau kerajaan perpaduan ditubuhkan. Sekurang-kurangnya majoriti ahli parlimen harus menyokong dan akur dengan titah ke bawah duli tuanku. Jangan setelah dilantik menjadi wakil rakyat menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini suatu yang tak sepatutnya berlaku kepada mana-mana pemimpin politik. Kami NGO sudah bersabar, kami memberi amaran. Mana-mana pemimpin politik yang menderhaka, mereka patut dihukum. Sekian. Terima kasih. Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar!